Benarkah berjanji hendak tunggu di depan pintu syurga? Ini orang yang berkasih. Dia kata, aku akan menanti kamu di pintu syurga. Jadi berkenaan janji ni, yang pertama, orang yang berjanji itu pun belum tentu lagi masuk syurga. Macam mana nak dikatakan dia berjanji nak tunggu di depan pintu syurga? Masalah yang kedua, katakanlah betul dia ni ahli syurga, dia nak masuk syurga dulu. Bila sampai di depan pintu syurga, rasa-rasa dia sanggup tak sabar tunggu di situ kekasih dia. Rasa-rasanya tak sanggup. Sebab apa? Kita daripada alam kubur lagi duk kena, daripada sakaratul maut dah kena, alam kubur dah kena, dibangkitkan semula pada hari kiamat dah kena entah berapa ribu tahun di situ dengan panas peluhnya mataharinya, dengan timbang amalan lagi dah kena, dengan nak lintas titian sirat lagi dah kena. Punya lama dengan dahaga lapar, tiba-tiba kita sampai depan pintu syurga, terbau yang sedap-sedap dari syurga tu dah. Dah nampak dalam tu, semua indah-indah, semua lazat-lazat makanan dengan air-air semua. Rasa-rasa sanggup kan kita tunggu? Tak sanggup dah. Masa di dunia dia boleh berjanji lah, akan tunggu di depan pintu syurga. Tapi bila dah sampai di depan pintu syurga tu, dia tak tunggu dah, dia masuk dulu. Macam kita lah, 7 hari tak makan, tiba-tiba orang jemput masuk ke dalam hotel, siap makanan semua. Kita nak tunggu pasangan kita kan, kita nak makan dulu kan? Dah tentu kita pergi makan dulu. 7 hari tak makan ni. Seterusnya, mengapakah kita mesti sibuk di dunia ni, khususnya dalam ilmu-ilmu dan amal-amal agama? Jawapannya, kita sibuk di dunia ni supaya kita tak sibuk di akhirat. Kalau sibuk di akhirat ni maksudnya sibuk dengan soal jawab, dengan pertanyaan, dengan masalah-masalah di akhirat ni lama. Jadi siapa yang sibuk di dunia dengan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, insya-Allah dia akan berehat di akhirat. Tak payah banyak soal jawab. Mana-mana tempat pun dia lalu sekejap, dia tenang je. Nak lintas titian sirat pun senang, mudah masuk syurga. Dia banyak rehat. Dah masuk dalam syurga, lagilah rehat terus. Tapi siapa yang banyak rehat di dunia? Maksud banyak rehat di dunia ni, nak cari ilmu agama ni, dia kata, tak maulah, nantilah, sikit-sikit sudahlah. Nak amalkan ilmu agama pun dia tak mau. Dia nak rehat benda tu, dia nak sibuk dengan keduniaan. Orang yang jenis macam ni, dekat akhirat esok dia akan sibuk. Tu dia punya keterbalikan. Siapa yang sibuk di dunia dengan ilmu agama dan amal-amal agama, di hari akhirat esok dia banyak rehat. Siapa yang rehat di dunia, dia tak mau belajar ilmu agama, tak mau mengamalkan aspek-aspek agama ni, dia sibuk dengan keduniaan, di hari akhirat esok dia sibuk. Dia terbalik. Jadi pilihan di tangan kita. Kita nak sibuk di dunia, senang di akhirat ke? Ataupun nak rehat di dunia, nak susah, nak sibuk di akhirat. Dalam surah Al-Fatihah dikatakan, Allah ini Malik Yaumiddin. Malik tu maksud dia penguasa, Malik tu maksud dia pemerintah, Malik tu juga maksud dia raja. Yaumiddin, yaum tu hari, ad-din itu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai akhirat. Jadi Allah pemerintah hari akhirat. Tapi kalau kita tengok perkataan ad-din, perkataan yang lain daripada itu, maksud dia adalah agama. Macam kitab kita Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Jadi hari akhirat ni disebut sebagai ad-din ataupun hari agama, kerana pada hari itu tidak ada benda apa pun yang dipakai lagi kecuali agama. Pada hari akhirat tu agama lah yang pakai, benda lain tak pakai dah. Sebab itu nama dia Yaumiddin. Dan Allah Maliki Yaumiddin, pemerintah hari ad-din. Itu yang kita kata tadi. Siapa yang di dunia ni, dia bab-bab agama ni, dia kata tinggal dululah. Dia tak mau sibuk-sibuk dengan urusan agama. Dia nak sibuk dengan keduniaan. Dia nak rehat dari segi agama. Dekat akhirat esok dia akan sibuk, pada hari ad-din, pada hari agama. Tapi siapa-siapa yang di dunia ni, dia sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan amal, dengan sebarnya, di akhirat esok dia rehat. Sebab hari ad-din, hari agama. Seterusnya, apakah perbezaan antara menyembah Allah dengan berabdi kepada Allah? Ini dalam surah Al-Fatihah juga dikatakan, iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah. Itu tafsir yang biasa disebut.
Tapi ada tafsir yang lebih tepat lagi, dikatakan engkaulah tempat kami berabdi. Sebab a'budu tu dia daripada ain badal tu abdi. Abdi ni maksud dia hamba abdi. Engkaulah tempat kami berabdi. Bila kata engkaulah tempat kami berabdi, kita ni adalah hamba. Bukan hamba saja, hamba abdi. Bila disebut hamba abdi, maksudnya apa yang Allah suruh kita mesti buat. Kalau tuan kita kata khadam, naik atas, khadam pun naik atas. Khadam keluar daripada rumah ni, khadam pun keluarlah. Khadam jangan duduk, diri, khadam pun dirilah, tak duduk. Sebab apa? Dia abdi kepada tuan dia. Jadi kita ni pun abdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, buat. Apa yang Allah larang, jangan buat. Itu maksud abdi. Jadi kalau ayat tadi kita terjemahkan sebagai engkaulah tempat kami menyembah, kita akan terbayangkan masa yang terhad. Kita akan terbayangkan 5 waktu sehari semalam. Iyyaka na'budu, maksud dia 5 waktu sehari semalam. Jadi dia ada had. Sebenarnya dia tidak terhad. Dia lebih kepada engkaulah tempat kami berabdi. Bila kata berabdi ni, dia tak terhad kepada sembahyang 5 waktu sehari semalam, tapi seluruh 24 jam. Kita duduk di mana-mana pun abdi kepada Allah. Itulah kata engkaulah tempat kami berabdi. Bukan sekadar sembah saja, berabdi terus. Berabdi kepada Allah, mengingatkan kita kepada keseluruhan hidup kita di mana-mana saja dan tidak terhad. Kalau kata sembah Allah tadi, kita duduk terbayang yang sembahyang 5 waktu. Jadi lebih luas lagi skop berabdi bagi iyyaka na'budu. Dan yang akhirnya dalam kuliah yang lepas, kita ada tengok gambar Masjid Xi'an. Masjid Xi'an di China, yang dipercayai sebagai masjid yang pertama di negara China. Bentuk dia sama macam dengan Tok Kong. Kita tengok ni Tok Kong ke masjid ke? Memang macam tu. Masjid zaman dulu di China dia memang rupa macam Tok Kong. Kalau kita ke Jawa pula, masjid lama-lama di sana dia rupa macam Kuil Hindu. Dia ikut yang dulu. Jadi tak ada masalah. Kalau bentuk masjid tu tak ada masalah.